di negeri Perak. Tapi cerita dalam studio pada kali ini dia sangat berkait rapat dengan masyarakat kita. Ia merupakan satu masalah kesihatan yang semua orang tahu sebenarnya, Syu. Kita nak bercakap berkenaan dengan kencing manis ataupun diabetes. Nampak mudah tapi ianya merenggut nyawa. Dan peratusannya agak tinggi di Malaysia. Dan kita sangat berbesar hati untuk kita merungkai perkara ini bersama dengan tetamu kita di studio pada hari ini, Profesor Madya Dr. Lim Lee Ling, Ketua Unit Penjagaan Diabetes dan Pakar Perunding Endokrinologi Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya. Selamat datang, selamat pagi Malaysia, Doktor. Ya, selamat pagi Encik Ridwan dan Suhaida. Okey. Untuk kita bercakap mengenai diabetes ataupun kencing manis ini, semua mungkin ramai orang dah tahu daripada dulu di Malaysia dan merupakan salah satu orang kata yang menyebabkan kematian di Malaysia. Jadi mungkin doktor boleh mulakan dengan pengenalan ataupun latar belakang diabetes itu, kita fahamkan lagi masyarakat diabetes itu apa sebenarnya. Ya, terima kasih Ridwan. Diabetes sebenarnya satu perkara ataupun masalah kesihatan yang sangat penting di Malaysia. Mengapa? Kalau kami ikut kajian dekat Kementerian Kesihatan Malaysia, setiap 6 orang Malaysia umur 18 tahunan ke atas akan ada kemungkinan menghidapi penyakit diabetes ataupun kencing manis. Dan ada satu trend yang dapat kita lihat sekarang adalah yang usia untuk mendapat penyakit kencing manis ini semakin jadi muda. Dulu apa yang kita belajar atau tengok dari newspaper adalah umur 40 tahun ke atas lebih senang untuk dapat menghidapi penyakit diabetes. Tapi sekarang apa dari data-data bukan sahaja di Malaysia tapi juga di ASEAN ataupun global level, apa yang kita tengok adalah orang muda 20-an, 30-an pun adalah lebih senang untuk menghidapi penyakit diabetes. Okey, dari mana datangnya punca umur itu menjadi semakin rendah untuk terkena kencing manis ini? Ini ada beberapa punca. Punca yang pertama adalah masalah obesiti juga meningkat sekaligus. Di Malaysia 50% obesity rate. Maksudnya setiap 2 orang adult umur 18 tahun ke atas akan menghidapi obesity. Jadi bila ada punca yang kedua adalah bila ada ini obesity dekat usia yang muda, dia akan track kepada pregnancy, terutama dalam golongan perempuan. Jadi menyebabkan wanita mengandung lebih senang untuk menghidapi kencing manis semasa mengandung. Dan ini ada efek kepada baby dia. Dan sekaligus ini satu vicious cycle, baby akan jadi lebih tinggi risiko untuk dapat obesity usia muda dan kemudian kencing manis usia muda. Maksudnya dia akan ada berkait rapat dengan faktor keturunan juga. Dan juga difahamkan bahawa akan ada dua jenis diabetes. Mungkin doktor boleh terangkan? Ya, secara general, kencing manis ada 2 jenis. Jenis pertama dan jenis kedua. Apa yang kita cakap tadi adalah lebih kepada jenis yang kedua. Maksudnya dia boleh ada banyak mekanisme yang menyebabkan kemunculan penyakit kencing manis. Bukan saja dekat masalah kelenjar pankreas di mana badan tidak berjaya mengeluarkan insulin secukupnya untuk mengendali kandungan gula yang tinggi. Dan juga terdapat tindakan insulin ini adalah yang bermasalah. Juga berkaitan dengan obesiti. Kalau jenis yang pertama, ini biasanya dalam usia yang lagi muda, golongan pediatrik. Di mana kelenjar punca yang utama dia adalah kelenjar pankreas. Di mana insulinnya memang dekat tahap yang minima dan badan tidak boleh bertindak. Okey, bagaimana sebenarnya untuk kita mengetahui seseorang itu mempunyai kencing manis? Kadang-kadang tak sedar sebab dekat dalam kan. Kita sedar-sedar dia dah teruk. Dia tak menunjukkan simptom pada beberapa peringkat yang awal. Jadi bagaimana untuk kita secara pada dasar dan mata kasarnya untuk mengetahui bahawa seseorang individu tersebut ada kencing manis? Ya, terima kasih Suhaida. Ini satu soalan yang sangat penting. Kalau kita cakap tentang golongan macam kita semua, golongan muda, sekarang adalah usia untuk buat screening sudah diturunkan. Dulu usia 40, sekarang kita sudah turunkan selagi you usia melanjut 35 tahun, you boleh buat health screening.
tambahan kalau ada risiko macam ada family history, ibu bapa ataupun adik-beradik ada kencing manis ataupun dulu pernah ada kencing manis masa mengandung, ada masalah hipertensi, masalah kolesterol. Ini semua tambahan risiko ni akan menyebabkan golongan usia 35 dan ke atas perlu menjalani health screening. Kalau normal boleh buat setiap 1 sampai 3 tahun bergantung kepada risiko assessment pada masa itu. Jadi kalau tak ada simptoms yang kita cakap adalah bila kandungan gula tinggi akan rasa sentiasa dahaga. Akan kencing dengan lebih banyak, bukan saja dekat waktu pagi dan juga waktu malam, di mana you tak boleh tidur sekaligus berterusan sebanyak 8 jam. Kat tengah-tengah you kena bangun untuk pergi ke tandas 2 kali dan ke atas. Ada orang pun akan jadi kurus dalam keadaan semacam ini bukan satu perkara yang bagus. Jadi bila pergi cek gula, cek darah, kami akan ambil darah dari sini. Kami panggil venous plasma glucose. Kalau darah tu 7 dan ke atas dalam keadaan berpuasa ataupun secara random 2 jam lepas makan, kandungan darah tu melebihi 11.1. Ini akan menunjukkan adult individu ni menghidapi penyakit diabetes. 11 tinggi tu. 11 tinggi. Itu keadaan seseorang yang telah pun mengalami diabetes itu sendiri. Bagaimana pula dengan satu tahap dinamakan sebagai pre-diabetic? Bagaimana pula dengan keadaan itu? Ya, terima kasih Ridwan. Pre-diabetes kita tak boleh don't take it seriously. Kami perlu take it seriously kerana individu yang ada pre-diabetes dia adalah tinggi risiko untuk mendapat diabetes yang sebenarnya. Kalau kami cakap fasting semasa berpuasa, kalau gula tu adalah in between 5.6 sampai 6.9 milimol per liter, ini kami panggil satu keadaan impaired fasting glucose. Sudah masuk dalam golongan pre-diabetes. Lagi satu adalah lepas pemakanan atau lepas satu glucose challenge 2 jam. Kalau in between 7.8 sampai 11 milimol per liter, ini juga terus masuk dalam golongan pre-diabetes. Jadi dalam golongan pre-diabetes ini, apa tahap keseriusan dia? Okey, dalam golongan pre-diabetes ni, selagi dia akan risiko jadi diabetes yang sebenar, ada komplikasi yang berkaitan kepada ketinggian gula ni juga boleh berlaku dalam tahap pre-diabetes. Ini termasuklah bukan sahaja sudah ada saluran darah untuk jantung ini semua mula tersumbat, buah pinggang pun boleh ada masalah, mata pun boleh ada masalah yang sentiasa kita cakap tentang retinopathy, kena screen macam tu. Okey, jadi apakah kebarangkalian untuk diabetes ini sembuh sepenuhnya? Okey. Buat masa sekarang, untuk penyakit diabetes kita boleh kontrol. Tapi untuk golongan kalau kita manage to screen dan catch early, untuk peringkat awal penyakit kencing manis seperti dalam semasa diagnosis 6 tahun. Dan kami ada kalau buat intensive lifestyle intervention, maksudnya kawalan kalori, kawalan diet agak 850 kilokalori a day, tambah dengan intensive physical activity, pergi exercise, bersenam ini semua. Kalau berjaya untuk lose weight, kurus berat badan, sekurang-kurang 10 kilogram, lebih 60% punya individu yang menjalani intensive lifestyle program ini boleh achieve satu keadaan kami panggil diabetes remission. Dia boleh maintain tanpa penggunaan ubat-ubatan. Dan boleh kawalan gula adalah yang cantik. Inilah satu keadaan yang sekarang kita sentiasa menasihatkan golongan rakyat Malaysia untuk menjalani screening early adalah untuk yang ni kita boleh buat yang intensive lifestyle supaya dapat diabetes remission. Dari segi tahap pula bagaimana? Tadi doktor sebut tentang ada golongan pesakit ini perlu hanya mengambil ubat. Ada juga yang perlu mengambil insulin, suntikan insulin. Jadi apa perbezaan tahap-tahap ini? Okey. Mengapa kadang-kadang ada pesakit perlu insulin? Ada dua keadaan. Keadaan pertama adalah bila dia datang ke hospital ataupun datang klinik, peras gula adalah sangat tinggi. Sangat tinggi maksudnya dia punya puasa gula lebih daripada 15 ataupun 3 bulan purata gula yang kita panggil adalah HbA1c berlebihan 10%. Dan keadaan ni bila kandungan hyperglycemia ni akan terbantutkan yang fungsi kelenjar pankreas.
Badan tak boleh keluarkan insulin dengan sendirinya. Dan inilah mengapa kita perlu bantuan insulin untuk turunkan yang keadaan paras gula yang tinggi macam ni. Keadaan yang kedua adalah bila setiap individu dapat tahu ada diagnosis diabetes, fungsi pankreas sendiri hanya tinggal 50%. Dia bukan start dengan 100%. Jadi dengan aging, bila usia semakin melanjut, setiap tahun fungsi pankreas ni akan turun sebanyak 4%. Jadi kalau kira macam tu, agak dalam masa 10 tahun lepas diagnosis, fungsi badan untuk keluarkan insulin sudah dekat dengan kosong. Dan dalam keadaan macam ni, biasanya individu diabetes perlu pemakaian insulin. Okey, bila kita cakap berkenaan dengan diabetes ataupun kencing manis ini, mungkin juga doktor boleh huraikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan insulin resistance untuk kita mengawal pemakanan kita. Kadang-kadang kita tak sedar kita nak makan lebih itu disebabkan oleh insulin resistance tersebut. Jadi saya eloklah di kesempatan ini untuk doktor kongsikan dengan penonton apa itu sebenarnya definisi insulin resistance dan bagaimana kita boleh mengawal insulin kita untuk mengelak daripada terkena kencing manis ini. Okay, thank you Suhaida. Satu general nasihat yang secara umum adalah kalau kita tengok satu plate yang the round plate, konsep suku-suku separuh. Di mana suku 25% daripada plate itu adalah untuk karbohidrat. Apakah karbohidrat? Itu adalah nasi, kuih tiaw, bihun, mi. Ini adalah nasi. Dan lagi 25% adalah untuk protein. Yang daging, ayam, ikan, tofu, dan lagi setengah adalah untuk fiber dan buah-buahan. Jadi ini adalah secara umum pesakit kencing manis yang perlu untuk suku-suku separuh. Yang lebih personalized punya dietary plan, biasanya kita work together dengan yang pegawai dietitian untuk satu tailored plan. Jadi adakah ini adalah merupakan satu proses macam tadi doktor sebut tentang proses penyembuhan. Ini adalah satu proses buying time untuk mereka melambatkan fungsi pankreas itu supaya masih lagi berfungsi ataupun bagaimana doktor? Dengan cara diet dan juga mengubah gaya hidup ini. Ya, untuk cara diet untuk ada gaya hidup yang sihat ini akan membantu pengurangan kandungan gula dalam badan. Lagi satu konsep adalah kencing manis bukan sahaja gula. Dia juga ada berkaitan 3 serangkai blood pressure, tekanan darah, kolesterol dan sekarang tentang obesity kerana kandungan lemak dalam badan. Jadi bila ada intensive lifestyle, ada diet yang bagus, exercise level yang bagus, ini boleh bantu untuk semua risk factor yang ni kepada tahap yang kontrol. Dan ini boleh membantu untuk badan bertindak dengan lebih bagus, terutamanya untuk kelenjar pankreas. Bagaimana pula sampai satu tahap pesakit perlu dipotong kaki ataupun amputasi itu? Untuk pesakit yang perlu potong kaki ini biasanya adalah ada 2 keadaan. Satu adalah bila dia punya saraf sudah terjejas. Jadi bila dia pijak dekat lantai, dia akan rasa macam pijak atas awan, tak boleh stable. Dan bila ada keadaan macam ni, individu yang ada diabetes akan lebih senang untuk dapat luka, terutama bahagian tapak kaki, tanpa kesedaran. Jadi bila luka ini jadi ada jangkitan, jadi seterusnya akan makan kepada otot dan juga tulang dekat bahagian kaki dan ini menyebabkan kena potong kaki. Satu lagi, kadar sembuh untuk mereka yang ada kencing manis ni lebih perlahan jika dibandingkan mereka yang tidak mempunyai kencing manis ini. Jadi bagaimana mungkin di minit-minit terakhir ini doktor boleh memberikan pesanan untuk mereka yang sudah terkena ataupun ada kencing manis ini untuk terus menjaga kesihatan mereka dan tidak terlalu bergantung sangat terhadap ubat-ubatan ini kerana dia ada kesan sampingannya untuk satu tempoh waktu yang panjang. Silakan doktor, sedikit pesanan untuk mereka semua. Ya, terima kasih Zuhaida. Ada satu saranan yang penting untuk setiap individu yang ada kencing manis adalah satu, dia bukan sahaja gula, dia bergantung kepada banyak risk faktor yang selainnya. Kedua adalah perlu membuat pemeriksaan secara tahunan. Ini bukan sahaja untuk ambil darah ataupun cek air kencing untuk sama ada kebocoran buah pinggang. Yang tambahan yang boleh buat adalah pemeriksaan mata, pemeriksaan jantung. Ini kami panggil satu comprehensive assessment.
Kalau perlu kami boleh datang kepada Pusat Perubatan Universiti Malaya, unit penjagaan diabetes. Kita ada offer untuk annual comprehensive assessment untuk setiap pesakit yang ada kencing manis. Okey, baik. Itu dia informasi berkaitan dengan kencing manis. Mungkin kita semua sudah pun tahu, tetapi ini pesanan yang kami sentiasa berikan kepada anda kerana ia berkaitan dengan kualiti hidup seseorang. Terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita pada hari ini, Profesor Madya Dr. Lim Lee Ling, Ketua Unit Penjagaan Diabetes dan Pakar Perunding Endokrinologi Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Terima kasih, Luan Suhaida. Nanti kita akan bercakap lagi dan panjangkan lagi perbincangan mengenai diabetes. Baiklah, sekarang